nut. Bahasa Melayu dia NAT. Bahasa Inggeris dia NUT. Lepas tu kalau kita terjemah kacang. Okey, tapi dia bukan kacang, dia panggil nut. Okay, nut digunakan bersama dengan bolt. Dia kalau dia single, dia tak boleh digunakan di mana-mana. Dia kena pasang dengan bolt. Okey. Lepas bolt dan sedia washer. Okey, mana dia pasang dengan bersama-sama dengan bolt dalam proses penyambungan bagi mengetatkan sambungan bahan kerja seperti kayu dan logam. Okey. Ulir dalam nut mestilah sepadan dengan ulir luar bolt. Okay, pelbagai jenis bentuk dan saiz digunakan dalam proses penyambungan. Nut dibezakan mengikut jenis kepala dan diameter. Itu nut. Okay. Benda ni dah jadi kebiasaan lah. Daripada kecil sampai besar kita boleh nampak nut. Jadi digunakan bersama-sama dengan bolt atau stud untuk kerja-kerja penyambungan secara umum. Okay, nut ni. Kalau ada saja bolt, tak ada nut, tak ada. Kecuali skru. Skru dalam bentuk lain. Jadi nut segi empat, nut segi empat bawah tu kan digunakan bersama-sama dengan bolt untuk mengikat komponen pada mesin dan kenderaan. Itu nut segi empat. Satu lagi nut hexagon. Tadi dia kata empat segi. Jadi kita gunakan nut segi empat. Nut segi empat dengan nut hexagon. Nut kotar. Nut kotar digunakan bersama-sama dengan cemat belah, iaitu pin kunci bagi mengelakkan ikatan menjadi longgar. Dan cemat belah ni digunakan pada aci atau bolt yang berlubang pada benang di bahagian ujung sebelah luar nut kotar tu. Contoh yang terdekat macam tadi cikgu kata pada tayar motor tu, kalau tengok pada tayar motor tu ada fork belakang, fork depan, pada belakang, tayar belakang tu ada nut tu. Setengah tu dia buka dah, tapi kalau ikut yang prosedur yang betul, dia kena letakkan cemat belah tu. Sebab apa? Cemat belah ni adalah untuk mengelakkan ikatan nut tu menjadi longgar. Kalau longgar tercabut tayar tu. Jadi nut belah ni digunakan, diselit macam tu. Kalau tengok pada gambar foto tu kan, mana dia masukkan selah lubang pada hujung bolt tu, kemudian dia kepak, dia belahkan dua. Itu cemat belah dan kotak guna bersama dengan cemat belah. Okay, nut kepak ni atau telinga, wing nut, wing nut. Dia mempunyai bahagian yang berbentuk separuh kepak. Kepak ni digunakan untuk mengetat atau melonggar ikatan dengan menggunakan tangan. Okay, tangan pun kena pakai jari lah. Kalau tangan saja tak jalan, guna jari dan kita pusingkan dia. Arah lawan jam untuk mengetat, untuk melonggar dan ikut jam untuk mengetatnya. Okey. Nut topi atau bertutup adalah untuk melindungi nut ataupun untuk melindungi hujung bucu yang tajam. Itu tujuan nut topi. Sesendal. Okey, sesendal ni kita pun tahu dah. Kalau pada kenderaan, iaitu paling mudah dekat kita basikal ataupun motor. Digunakan bersama-sama dengan bolt, nut dan skru. Dia mesti guna sama. Dia mesti ada sesendal ni. Berfungsi untuk mengelakkan pengikat menjadi longgar. Okey, tujuan sesendal Jadi kemudian akibat getaran pada bahagian enjin dan komponen yang bergetar ataupun yang berputar. Jadi dia mengelakkan daripada pengikat menjadi longgar. Kemudian sesendal ni juga dapat melindungi permukaan daripada cepat haus dan rosak. Kadang-kadang bila kita ikat nut tu, dia terpusing, dia boleh mengikis permukaan yang kita cantumkan tu. Jadi sesendal ni untuk mengelakkan atau melindungi permukaan daripada cepat haus dan rosak. Okay, kemudian sesendal ni juga mampu mengagihkan beban dan atau daya yang digunakan pada permukaan yang lebih luas. Jadi daya-daya ni akan diedarkan keliling nut tu. Daya yang kita kenakan pada nut tu akan diagihkan pada sesendal. Jadi sesendal ni akan agih pada permukaan yang kita cantumkan tu. Jadi ni adalah gambar foto penggunaan sesendal dengan bolt dan nut. Kedudukan sesendal yang diikat bersama dengan nut dan bolt. Itu kedudukan dia. Okay. Mesti ada tiga. Skru, bolt, sesendal dan nut. Mesti ada tiga-tiga komponen. Sesendal. Dalam gambar rajah tu, gambar ni sesendal, ada sesendal rata, yang ni sesendal biasa kita gunakan. Kemudian sesendal anjal ataupun dia bagi sesendal spring, dia bagi spring washer. Anjal ni ataupun anjal. Yalah, perbuatan dia anjal, tapi kalau ikut sesendal ni
Dia panggil sesendal pegas. Sebab dia berspring dia ada spring, sesendal anjal. Okey. Jadi dia panggil spring, dalam bahasa Inggeris dia panggil spring washer. Sebab dia bertindak macam spring. Kemudian sesendal bintang mampu menahan tekanan pada bolt. Sesendal bintang ni bila kita ikat, dia akan tekan balik bolt tu, menyebabkan bolt tu tak akan longgar. Kemudian satu lagi sesendal lidah. Sesendal lidah ni bila kita dah pasang dia, kita lipat dia punya lidah tu sampai boleh memegang kepala bolt ataupun kepala nut tu sendiri. Kita lipat naik. Lipat naik. Okay, kita boleh nampak ada 4, sesendal rata, sesendal anjal, bintang dan sesendal lidah. Okay. Jadi sebab tak bersemuka, cikgu boleh cerita banyak ni lah. Tapi kalau bersemuka, cikgu boleh cerita lebih. Supaya kamu nampak sesendal ni bukan kata 4 ni je. Banyak lagi. Tapi untuk dalam buku teks ni, kamu perlu tahu 4 ni lah. Maknanya sesendal rata, sesendal anjal, sesendal bintang dan sesendal lidah. Senang je. Rata, anjal, bintang dan lidah. R, A, B, L. Rata, anjal, bintang dan lidah. R, A, B, L. Rubber. Okay. Kemudian start. Kita masuk pada start. Ataupun pasak. Okay. Timbal benang dia panggil. Sebab kedua-dua belah hujung tu dia mempunyai benang. Atau ulir. Okay. Jadi start. Start merupakan bolt atau sebatang aci yang mempunyai ulir tetapi tidak mempunyai kepala. Dia tak ada kepala. Start juga digunakan untuk digunakan bersama-sama nut dalam proses penyambungan untuk mengikat dua komponen. Okay, macam tadi kita tengok gambar enjin tu, itu start. Dan size start ditentukan oleh panjang dan diameter. Biasanya terdapat dua jenis ulir pada start, iaitu ulir kasar dan disambung pada bahagian enjin, dan ulir halus dipasangkan bersama-sama dengan nut. Itu ada dua. Satu kasar, satu halus. Kasar ni dia jarak sikit. Jadi ulir ni yang mana kasar dia letak dalam enjin, yang satu lagi dia untuk pasang dengan nut. Okay, tengok pada gambar pada rajah 5.36 tu. Okay. Ada ulir. Okay. Pegang ulir tu supaya ulir tu tak terkeluar bila kita putarkan, longgarkan dia. Okay. Okay, jenis-jenis start. Ni start ulir penuh. Sepanjang dia punya batang tu semua penuh dengan ulir. Digunakan secara umum untuk mengikat antara komponen. Itu dia panggil start ulir penuh. Sepanjang dunia fizikal tu penuh dengan ulir ataupun benang. Dalam bahasa Inggeris kita panggil benang atau ulir, kita dalam bahasa Inggeris kita panggil thread. T-H-R-E-A-D. Thread. Okay, start ulir hujung. Mempunyai ulir pada kedua-dua hujung start, digunakan pada enjin kenderaan, mampu menahan suhu yang tinggi. Ini semua tahulah. Semua orang tahu bila start pada tempat enjin, dia mampu menahan suhu yang tinggi. Okay, kemudian skru. Okay, penggunaan skru merupakan kaedah sambungan yang banyak digunakan dalam kerja-kerja kejutaan. Terdapat berbagai jenis skru yang digunakan mengikut fungsi dan tujuan tertentu. Skru ditentukan oleh bentuk kepala skru. Bentuk skru, diameter dan panjang. Itu sama juga dengan start tadi. Ditentukan oleh kepala skru, diameter dan panjang. Okay, skru. Kalau tengok pada rajah 5.37 tu, rajah tu ada 5 jenis skru. Sebenarnya dia banyak lagi, tapi yang perlu kamu tahu ada 5 jenis skru, iaitu kepala benam. Tengok pada kepala tu, kepala benam. Kemudian kepala bulat, dia berbentuk bulat tu. Kemudian kepala timbul, okey. Timbul. Kemudian kepala segi empat, lagi kepala Allen. Yang ni. Jadi pada basikal-basikal lumba tu dia guna kepala Allen lah. Sebab dia mesti duduk sebelah dalam bagi tak nampak. Kalau kepala jenis kepala segi empat ke, kepala benam ke, yang itu betul timbul kepala. Jadi kalau Allen ni dia tak timbul. Okay. Kepala Allen. Kalau dalam bahasa Inggeris bagi Allen screw. Okay.